Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amr dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan perempuan muslim-muslim sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 4 Rabiul Akhir 1445 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2023 Masih, marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrir bin Ramli hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Tuan Imam kita dan kita sekalian dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas usaha kita mengimarahkan sembahyang fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan tuan-tuan, perempuan, kita teruskan perkongsian ilmu, membicarakan isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita tertangguh pada hari Selasa lalu kerana pada waktu yang sama diadakan satu program anjuran Kementerian Dalam Negeri Meru Ipoh bertempat di Masjid Jami India Muslim Ipoh yang berjiran dengan Padang Ipoh dan sekolah kebahasaan sekolah bahasa Saint Michael, iaitu program wacana hadis peringkat negeri Perak. Dalam program wacana hadis ini ada 2 slot ceramah yang disampaikan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang tidak berkesempatan untuk hadir dalam program wacana hadis peringkat negeri Perak pada hari Selasa lalu, boleh melihat rakaman 2 slot ceramah ini di YouTube
ya, di channel Muhammad Azmi 10 ataupun tagkan di carian ceramah wacana hadis Perak. InsyaAllah ya, tuan-tuan dan puan akan dapat menonton kedua-dua surat ceramah tersebut. Jadi ini satu perkongsian ilmu untuk tuan-tuan dan puan. Jadi pada hari kemarin tu tidak ada kuliah Zuhur di surau ni. Walaupun pun pada hari ini kita akan teruskan kuliah kita seperti biasa insya-Allah, dan kita sampai kepada hadis yang berikutnya, iaitu al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, daripada Abi Ruqayyah. Jadi Abu Ruqayyah ini gelaran ataupun kunyah, ataupun timangan, nama timangan. Nama sebenarnya Abdul Razak, nama timangannya Ojak. Kalau tanya kawan-kawan dia, tanya Abdul Razak tak kenal, tanya Ojak, tahu Ojak. Contoh, nama sebenarnya Sami'on. Sebut Sami'on tak kenal, sebut Me'on. Tu dia. Me'on mana? Me'on yang masa kecil-kecil marin dia suka berkawan dengan kobau. Kobau tu sayang kat dia. Tu Me'on. Me'on dululah, bukan Me'on sekarang. Me'on dulu. Contoh. Jadi itu nama timangan. Abu Ruqayyah ni nama timangan ataupun nama gelaran. Nama sebenar sahabat ni Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya Tamim bin Aus ad-Dari. Kemungkinan Tamim ini memiliki seorang anak bernama Ruqayyah, sebab itu digelar Abi Ruqayyah radhiyallahu anhu. Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Dikatakan sahabat bernama Tamim bin Aus ad-Dari inilah yang darinya timbulnya kisah berkaitan dengan Dajjal. Asal usul Dajjal dari mana, itu tuan-tuan nanti carilah hadis berkaitan Dajjal yang datangnya dari Tamim bin Aus ad-Dari ini. Dia inilah salah satunya sahabat Nabi yang pernah melihat Dajjal secara langsung, di sebuah pulau yang sangat terpencil. Lalu peristiwa itu diceritakan kepada Nabi SAW. Jadi di sini, bila ad-Dari itu, kata penyusun kitab ini, nisbah kepada datuknya yang bernama Ad-Dar. Sebagai ulama berkata ia adalah tempat yang bernama Darain. Ad-Dari itu nisbah kepada tempat Ad-Darain. Macam kita lah, kan? Boleh nak guna nisbah tu, kan? Kalau kita ni asal kampung Kati, boleh Al-Kati. Boleh Al-Kati, asal, sebab dia asal kampung Kati, Kuala Razak, kan? Contoh, satu contoh lah. Disebut juga ad-Dari sebagai nisbah kepada sebuah dar, iaitu biara yang menjadi tempat pertapaannya sebelum beliau memeluk Islam. Jadi Tamim bin Aus ad-Dari ini sebelum memeluk Islam, beliau seorang ahli ibadah yang suka duduk di dar, suka beribadah di dar, itu biara, rumah ibadah agama asal dia. Kita kata kuil ke tokong ke macam itulah, itulah ya. Jadi huraian lebih lanjut ada diterangkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim susunan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, radhiyallahu anhu, beliau Tamim bin Aus ad-Dari ini seorang sahabat Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi SAW telah bersabda pada satu masa,
ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi mana mubtada', mana khabar? Kerana ada dua kalimah yang memiliki alif lam. Ya. Ad-dinu an-nasihah. Kalau ad-dinu nasihatun, tak apa. Jelas kat situ, nasihat itu khabar kepada ad-din. Apa cerita ad-din tu? Nasihat. Tapi Nabi menggunakan ad-dinu an-nasihah, seolah-olahnya boleh difahami bahawa nasihat itu adalah sifat kepada ad-din. Apa sifat ad-din? An-nasihah. Ad-din itu benda yang disifatkan ataupun mausuf. Sifat itu an-nasihah. Ya. Agama nasihat. Walaupun nampak seolah-olah macam tergantung, kerana ada mausuf, ada sifat yang bergabung menjadi mubtada' tetapi tidak ada khabar. Maka di situlah timbulnya pertanyaan. Agama adalah nasihat. Agama nasihat. Jadi ayat tu tergantung, tidak lengkap. Agama nasihat. Kalau ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Jadi kita faham. Ada subjek, ada predikat, ada perkara, ada cerita. Ada perkara, ada cerita, ada subjek, ada predikat. Ini sifat mausuf, sifat dan benda disifatkan. Digabungkan keduanya jadi subjek. Mana predikat dia? Tak ada. Maka tergantung. Di situlah kata para sahabat, seperti mana yang disebut oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini qulna, kami pun bertanya, liman, kepada siapa? Maknanya ad-dinu an-nasihah li man. Agama nasihat itu untuk siapa? Untuk siapa? Sebabnya ayat sabda Nabi itu seolah-olah tergantung. Walaupun kita faham agama adalah nasihat, tapi kalau dari segi nahu tu macam tergantunglah. Tidak ada pelengkap ayat. Kan, tanah itu merah. Faham itu? Tanah itu merah. Jadi kalau sebut tanah merah, apa cerita tanah merah? Tanah merah tu subur ke, tak subur ke? Ataupun apa saja kisah tanah merah tu. Kan? Jadi beginilah yang ditanya oleh sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, qulna, kami bertanya, liman, bagi siapa agama nasihat ni? Bagi siapa? Kerana mereka faham penghujung tu, ad-dinu an-nasihah li apa? Jadi liman, untuk siapa? Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, lillah. Pertamanya agama nasihat itu kerana untuk Allah. Kerana Allah. Mana agama itu tunjangnya, nawaitunya kerana Allah. Semayang lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala. Semua yang diniatkan mestilah lillahi ta'ala, mesti untuk Allah. Agama itu untuk Allah.
Adakah makna untuk Allah itu menunjukkan Allah berhajat kepada agama nasihat? Tak berhajat kepada apa-apa pun. Kita yang sebenarnya berhajat kepada agama nasihat. Jadi kenapa? Kerana untuk siapa? Untuk Allah. Maknanya Allah Ta'ala memberikan bukti kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk ciptaannya dengan mewujudkan agama nasihat. Kalau tak ada agama nasihat dalam kehidupan kita ni, mungkin kehidupan kita sama atau lebih teruk daripada haiwan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati pun tak faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata pun tak nampak. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga pun tak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seumpama binatang ternak, maka lebih teruk daripada itu lagi. Itu lagi manusia. Kalau lengkap segala-galanya, pergi insya-Allah ganjaran dapat dari Allah. Urusan dunia pun dipermudah oleh Allah. Wali kitabihi, dan kitab-kitabnya. Agama nasihat itu untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, dalam semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu mengandungi nasihat-nasihat agama. Itulah makna dia. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran Al-Karim, semuanya mengandungi nasihat-nasihat agama. Kan? Contoh nasihat-nasihat agama ni, apa dia? Nasihat agama ni, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, minat tayyibat, makanlah dan minumlah daripada benda-benda yang halal lagi baik. Itu nasihat agama kan? Aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Itu nasihat agama kan? Dalam 4 kitab yang ada pernah diturunkan kepada manusia, hanya Al-Quranul Karim yang kekal menjadi nasihat agama sampai hari ini. Boleh kita petik-petik 1001 nasihat agama daripada Al-Quran kan? Tu wali kitabihi wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya. Kitab tadi 114 rasul-rasul. Kalau rasul yang wajib diketahui bilangannya 25, keseluruhannya 313. Dari 313 itu berapa ramai pula yang jadi nabi? 124,000 orang jadi nabi. Jadi para nabi dan rasul inilah yang membawa nasihat agama. Mereka diutuskan Allah SWT untuk membawa nasihat agama. Itulah Nabi kata wali rasulihi, agama nasihat itu untuk para rasulnya, gunanya untuk disampaikan nasihat-nasihat agama itu kepada umat manusia kan?
banyaklah nasihat-nasihat agama dalam Quran ni. Sangat banyak. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum, ya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan rakyat mereka, ya. Nasihat agama itu untuk pemimpin kaum muslim. Sebab itulah dalam Al-Quran ada ayat-ayat berkaitan dengan kepimpinan. Ada, ya. Ada ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ya, menceritakan tentang pemimpin-pemimpin yang pernah wujud dalam disebut dalam Al-Quran. Ya, contohnya Nabi SAW sendiri. Dan contohnya Luqman Al-Hakim. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Itu nasihat atau? Kan? Dan nasihat itu, ya, untuk kita, ya, sama ada a'immah ataupun ammatihim, ataupun, ya, masyarakat yang dipimpin, ya. Ada nasihat-nasihat agama, banyaklah kalau kena cerita, ya. Tapi tegasnya, ya, agama nasihat itu Nabi sebut untuk 5 pihak tadi. Untuk Allah, demi Allah. Nasihat-nasihat itu adalah nasihat yang tulus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ikut, alhamdulillah, ya. Dan untuk kitab-kitabnya, dalam kitab-kitab yang diutuskan, yang diturunkan, ada nasihat-nasihat agama. Banyaklah, banyak nasihat-nasihat yang Al-Quran titipkan untuk kita. Wal rasuli, untuk para rasul, kerana rasul itu utusan Allah yang ditugaskan menyampaikan ajaran Islam, ajaran kebenaran. Jadi nasihat yang baik itu demi rasul-rasul ni, wala immatil muslimin. Nasihat agama itu untuk kepimpinan dan rakyat yang dipimpin. Ada nasihat-nasihat agama. Nasihat-nasihat itu ada wujud, dalam dari Allah SWT untuk disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah dia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu Al-Hadis Al-Thamin, hadis yang ke-8. Jadi hadis kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. InsyaAllah hadis ini berstatus hadis sahih, hadis yang sangat baik. InsyaAllah, kita akan bertemu pada kuliah akan datang membicarakan hadis yang berikutnya adalah hadis Al-Thamin. Itulah dia untuk kali ini. Yang baik dari Rasulullah yang bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakukan zat tafazim li wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.